Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita dalam kelas matematik bersama saya, Cikgu Linda. Baiklah, hari ini kita akan buat satu perbincangan bagi latihan uji diri muka surat 160 dalam kemahiran darab masa. Anak-anak boleh rujuk buku teks matematik KSSR tahun 4. Baik, ini adalah latihan uji diri yang akan kita bincangkan. Kita lihat dahulu soalan 1, hitung. Jadi kita mulakan dengan soalan A. 3 darab 4 hari 6 jam bersamaan dengan berapa hari, berapa jam? Baiklah, untuk kita selesaikan soalan ini, kita perlu buat dalam bentuk lazim. Dan kita ambil nombor yang panjang letak di atas. Ya, 4 hari, 6 jam. Kita letak di atas, darab dengan 3. Okey, 3 di hujung. Okey, kemudian kita gariskan. Okey. Saya galakkan anak-anak untuk buat satu lagi palang di tengah-tengah. Okey, kita buat satu palang di tengah-tengah dan kita letakkan di sini. Soalan ini melibatkan hari dan jam dan kita kena tahu satu hari bersamaan dengan berapa jam. Okey, di sini kita tahu satu hari bersamaan dengan 24 jam. So kita tandakan 24 di atas palang untuk rujukan kita. Okey. So sekarang kita darabkan dahulu 3 dengan 6. 3 darab 6 bersamaan dengan 18. Okey. Satu jangan naik atas di sebelah hari ya sebab dia rumah lain-lain. Jadi kita darabkan saja jam di rumah jam, hari di rumah hari. Jangan campurkan sekali. Okey. So sekarang kita darabkan pula 3 darab 4. 3 darab 4 bersamaan dengan 12. Okey. Di sini kita kena rujuk semula. Di atas palang ini ada 24. Pastikan jawapan di dalam kumpulan jam ini tidak melebihi ataupun tidak sama dengan 24. Andai kata nilainya adalah 24 ataupun lebih dari 24, maka kita perlu tolak dengan 24 dan kita perlu tambah di ruangan hari. Okey, tapi disebabkan di ruangan jam ini nilainya adalah 18 dan 18 adalah kurang dari 24, maka kita tak perlu tolak apa-apa lagi. Dan ini merupakan jawapan akhirnya. Okey, so kita catat sebagai jawapannya sebagai 12 hari, 18 jam. Okey. Okey, so kita lihat pula soalan B. Soalan B melibatkan minggu dan hari. Okey, kita letak yang panjang di atas macam tadi, 6 minggu, 3 hari, darab dengan 2. So kita buat palang di tengah-tengah. Okey, dan kita cuba ingat formula 1 minggu bersamaan dengan berapa hari? Ya, 7 hari. So kita letak sebagai tanda. Okey. Okey, jadi kita gariskan. Dan kita darab dahulu 2 dengan 3. 2 darab 3 bersamaan dengan 6. Okey, kita selesaikan pula di rumah minggu. 2 darab 6 bersamaan dengan 12. So dekat sini kita semak nilai 6 adakah lebih dari 7 ataupun sama dengan 7. 6 ni kurang dari 7. Maka kita tak perlu nak tolak apa-apa. Jadi jawapan ini adalah jawapan akhirnya. So kita tandakan dia sebagai 12 minggu, 6 hari. Okey? Okey. So kita teruskan dengan soalan C. Okey, soalan C melibatkan 7 darab 3 tahun 1 bulan. Maknanya dia melibatkan tahun dan bulan. Okey. So kita catat 3 tahun 1 bulan darab dengan 7. Kita gariskan dan kita buat palang di tengah-tengahnya. Okey, sekarang cuba kita cari perkaitan. 1 tahun bersamaan dengan berapa bulan? Ya, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, kita tanda 12 di atas palang. Okey, so kita mulakan darab rumah bulan dulu. 7 darab 1 bersamaan dengan 7. Okey. So kita teruskan dengan di rumah tahun. 7 darab 3 bersamaan dengan 21. So kita catat 21 di sini. Dan sekarang kita semak, adakah 7 ni boleh tolak dengan 12? Dia masih kurang dari 12. So kita tak perlu nak tolak. Jadi ini juga merupakan jawapan akhir bagi soalan ini. Jadi kita catatkan dia sebagai 21 tahun 7 bulan. Okey? Okey, kita teruskan dengan soalan D. Soalan D melibatkan abad dan tahun.
So, kita tulis di atasnya 4 abad, 6 tahun. Darab dengan 9. Okey, seperti biasa kita buat palang di tengah-tengah dan kita gariskan. Baiklah, kita selesaikan. Kita cari perkaitan dahulu antara abad dan tahun. 1 abad bersamaan dengan berapa tahun? 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Kita tulis di atas palang. Okey, seterusnya kita selesaikan operasi darab ini. Okey, tahun dulu. 9 darab 6 bersamaan dengan 54. Okey, kita selesaikan abad pula. 9 darab 4 bersamaan dengan 36. Jadi kita cuba tengok 54 ni masih lagi kurang dari 100. So kita tak perlu nak tolak. Okey. Jadi ini adalah jawapan akhirnya juga. So kita tulis sini abad, 36 abad, 54 tahun. Okey? Okey, so kita teruskan dengan soalan E. Soalan E melibatkan 7 hari 5 jam. Hari dan jam. Okey, kita catat 7 hari 5 jam. Darab dengan berapa? Darab dengan 10. Okey, kita buat palang di tengah-tengah dan kita gariskan juga di bawah ini. Cuba cari perkaitan antara hari dan jam. 1 hari bersamaan dengan berapa jam? Ya, sama dengan 24 jam. Okey, kita catat di atas palang. So sekarang kita darabkan jam dahulu. 10 darab 5 bersamaan dengan 50, kan? Kita catat je terus 50 di sini. 10 darab 7 bersamaan dengan 70. Kita catat di sini 70. Dan cuba kita lihat. Kali ni 50 lebih dari 24. Bermakna kita kena tolak. Okey, sekarang kita tolak. Okey, kita tolak dengan 24 lah. Kita tolak 24. Kita tolak 24. Apabila kita tolak tu 24 jam tu adalah 1 hari. Jadi kita perlu tambah 1 hari di sini. Okey. So sekarang bila kita tolak je macam biasa. 50 tolak 24, pinjam yang ni. So 10 tolak 4 sama dengan 6, 4 tolak 2 sama dengan 2. Jadi yang ini dah jadi 71. Okey. Tapi sekarang ni kalau kita lihat 26 ni masih lagi lebih dari 24. Boleh tolak lagi. So kita tolak sekali lagi. Kita kena jadikan dia sehingga dia kurang dari 24. Okey, bila kita tolak 24, kita tambah 1. Okey, so bila kita selesaikan 6 tolak 4 samaan dengan 2. 2 tolak 2 sifar, tak perlu tulis. 71, ni 1 tambah 1, 2. So ini 7. 72. So yang ini adalah jawapan akhir dia lah. Sebab 2 ni dah kurang dah dari 24. Jadi jawapannya adalah 72 hari 2 jam. Okey? Okey, soalan ni anak-anak juga boleh buat secara ringkas. Maknanya boleh sahaja kalau anak-anak nak tolak dengan dengan tolak 48. Tolak 48 tambah 2 hari. Okey? Boleh. Maknanya buat secara ringkas macam tu. Ini cikgu tunjuk ni cara panjang. Okey? Okey, dia ada satu lagi cara ringkas. Nanti kita tengok. Cikgu akan buat cara ringkas pula soalan yang seterusnya. Okey, so F. Kita lihat soalan F. Soalan F melibatkan minggu dan hari. Okey, so kita catat 8 minggu 9 hari. Darab dengan 7. Okey, kali ni perkaitan dia adalah antara minggu dan hari. So kita tahu 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Okey, jadi sekarang kita darabkan 7 darab 9 sama dengan 63. Ni harilah. Okey, so yang ni pula 7 darab 8 bersamaan dengan 56. 56. Okey. Okey, so sekarang kalau kita lihat di sini, 63 jauh sangat ni. Banyak kali kalau kita nak tolak satu-satu macam tadi, banyak kali kita kena tolak sehinggalah dia tak boleh lagi ditolak. Jadi untuk mengelakkan kita mengira dengan jalan kira yang panjang, kita cari menggunakan sifir 7. Sebab kita tahu 1 minggu 7 hari kan. Jadi kita cari sifir 7 sehingga maknanya kita boleh tolak berapa kali. Nak tambah berapa kali, berapa minggu di sini. Okey? Okey, so kita cari sifir 7. 7 darab 1, 7. 7 darab 2, 14. 7 darab 3, 21. 7 darab 4, 28. 7 darab 5, 35.
7 darab 6, 42. 7 darab 7, 49. 7 darab 8, 56. 7 darab 9, 63. Jadi dekat sini kita dah nampak yang ini bersama dengan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu, 9 minggu. Nampak tak? Kita guna sifir 7 saja. Okey, sekarang kita tak perlu nak tolak banyak-banyak. So kita check mana 63. Kita nampak tak 63 yang dia adalah 9 minggu. 63 ni. Jadi kita tolak dekat sini 63. Kita tambah 9 di sini. Bermaksud dia adalah 9 minggu. Okey. So kita tambah. Yang ni kita tolak. Sebelah sini kita tolak. So 63 tolak 63 dah habis. Ni tak adalah hari dia. 56 tambah 9. Yang ni jadi 15. Yang ni 6. So jawapan dia adalah 65 minggu. Okey. Okey, so kita lihat pula soalan G. Soalan G melibatkan tahun dan bulan. Tapi dia nak jawapan dalam bulan. Apabila nak jawapan dalam bulan, adalah lebih mudah jika kita tukarkan dahulu 2 tahun 8 bulan tu. Dalam bulan sepenuhnya. Okey. Kan kita kena tahu perkaitan antara tahun dan bulan. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi kita kena tukar dahulu 2 tahun kepada bulan. Kita perlu darab dengan 12. Maksudnya 2 darab 12 bersamaan dengan 24 bulan. Jadi di sini nilai yang ni adalah 24 ni. 24 bulan kat sini. So jangan lupa ada 8 ni kita kena tambah lah. Jadi yang seterusnya kita perlu tambah 24 bulan tambah dengan 8. So kita akan dapat yang ni 12, yang ni 3. So 32 bulan nilai dia. Okey. 2 tahun 8 bulan tu bersamaan dengan 32 bulan. Barulah kita darab dengan 5 ni. So 32 bulan darab 5. Okey, ni bulan. Okey, ni 5 darab 2, 10. 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. So kita akan dapat 160 bulan jawapan dia. Okey. Okey, teruskan dengan soalan H. Okey, kali ini melibatkan dekad dan tahun. Okey, kita tulis dan jawapan pun nak dalam dekad dan tahun. So kita buat 2 lah, 8 dekad 9 tahun. Darab dengan 11. Okey, kita buat palang di tengah dan kita gariskan. Okey. So kita darabkan dahulu ataupun kita cari perkaitan dulu antara dekad dan tahun. Kita tahu 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kita tanda di atas palang. Seterusnya kita darabkan 11 dengan 9. 11 darab 9 kita tahu 99. Kita tulis. Yang ini adalah tahun. Kita darabkan pula dekad. 11 darab 8 bersamaan dengan 88. Ini 88 dekad. Okey, so sekarang kita tengok. Yang ini melibatkan sifir 10 lah. Kalau sebelum tadi sifir 7 kan. Yang ni sifir 10. So kat sini cuba awak ingat sifir 10. 10 darab berapa dekat-dekat dengan 99? Ya, kita tahu 10 darab 9. Betul tak? 10 darab 9 bersama dengan 90. Bermaksud kalau 90 tahun itu adalah bersamaan dengan 9 dekad. So kita tambah 9 di sini. Ni sifir 10. Awak kena ingat sifir 10. Okey, so bila kita tolak 90. Kita tak payah tolak 10, 10, 10. Nanti panjang berjela. Awak punya pengiraan tu. So kita terus shortcut, kita tolak dengan 90. Yang ini akan dapat 9. Sifar tak payah tulis. Yang ini adalah tahun. So yang ini pula kita tambah 8 tambah 9 sama dengan 17. 1 tambah 8 sama dengan 9. So yang ini adalah 97 dekad. Okey, dan inilah jawapan akhirnya. Okey. Okey, kita tengok pula soalan I. Soalan I melibatkan abad dan tahun. Abad dan tahun. Dan jawapan pun nak dalam abad dan tahun. Okey. Okey, so sekarang ni disebabkan dia darab dengan nilai 2 digit. Jadi pengiraan dia, kalau kita darab bentuk lazim, dia memerlukan 2 peringkat kan. Jadi untuk kita, cara yang paling mudah, kita tukar dahulu 3 abad 12 tahun kepada tahun. Tukar dulu. Walaupun kita tahu jawapan dia nak dalam abad dan tahun, tapi tak apa. Untuk memudahkan kita mengira, kita tukar dahulu nilai ini kepada tahun. Jadi kita tahu 3 abad ni bersamaan dengan 300 tahun.
Jadi kita congak di sini 300 tambah 12 jadi berapa? Ya, dia bersamaan dengan 312 tahun. Nampak tak? So kita dah congak di situ. Kita hanya perlu darab 312 tahun darab 15. Terdarab macam tu. Okey, kita darab dulu 5, 5 darab 2 10. 5 darab 1 5 tambah 1 6. 5 darab 3 15. Okey, ni sifar 1, 1 darab 2 2, 1 darab 1 1, 1 darab 3 3. So kita tambah. Ia bersamaan dengan ni sifar, ni 8, ini 6, ini 4 tahun. Okey, so bila kita darab tu, ia bersamaan dengan 4,680 tahun. Bila kita dapat macam ni, barulah kita tukar kepada abad dan tahun. Cara dia, tahun nak tukar ke abad dan tahun tu, kita bahagi lah. 4,680 bahagi dengan satu abad berapa tahun? 100. So kita bahagi, 4 tak boleh, 6 pun tak boleh, 46. So kita ambil terus 468, 4 digit, 3 digit. So kita ambil yang keempat. Okey, tolak, kita akan dapat ini 8, ini 6. Dan bila ada baki, kita turun pula sifar ni. 680, 100 kita darab dengan 6 lah. Okey, yang ke-6, nilai dia 600. So bila kita tolak, dia akan dapat 80. Jadi jawapannya adalah, yang ini adalah abad, 46 abad. Yang ini adalah tahun. Jadi jawapan dia 46 abad 80 tahun. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua, 2A. Darabkan 8 dengan 2 minggu 1 hari. Berikan jawapan dalam minggu dan hari. Okey, dia nak minggu dan hari. So kita catat 2 minggu 1 hari. Darab dengan 8. Okey, kita buat palang. Okey, jadi kita tahu cari perkaitan minggu dan hari. 1 minggu 7 hari, kita catat. Okey, selesaikan darabnya. 8 darab 1 8. 8 darab 2 16. So dekat sini kita boleh tolak sebab nilai dia besar. So kita tolak 7. Jangan lupa dia bersamaan dengan 1 minggu. Bila tolak 7 sini tambah 1. Okey. Okey, jadi yang ni dapat baki 1. 1 ni adalah hari. Yang ni pula ditambah dia jadi 17. 17 ni adalah minggu. Jadi jawapannya adalah 17 minggu 1 hari. Okey? Okey, kita lihat soalan yang terakhir. 12 dekad 7 tahun didarabkan dengan 4. Tulis jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, kali ni dekad dengan tahun. Jawapan pun nak dalam dekad dan tahun. Okey, so kita tulis 12 dekad 7 tahun darab dengan 4. Okey, kita gariskan di tengah-tengah. Okey, berkaitan dia antara dekad dan tahun. 1 dekad 10 tahun kita tulis. So kita darabkan 4 darab 7 sama dengan 28 tahun. 4 darab 12 bersamaan dengan 48 dekad. Okey, dekat sini kita nilainya 28 ni lebih dah dari 10 ni. So kita kena tolak lah. Kita boleh tolak apa? Nak tolak 10 ke, nak tolak 20 ke, nak tolak 30. Kalau 30 dah lebih. Kalau 10 kita akan kena tolak lagi, betul tak? So kita tolak 20. Bila tolak 20 maksudnya di sini tambah 1 ke tambah 2? Tambah 2 lah. Sebab 20 tu bersamaan dengan 2 dekad. So kita garis. Yang ini dapat 8, sifar tak payah tulis. 8 ni adalah 8 tahun. So yang ni pun kita tambah, 8 tambah 2 10, 1 tambah 4 5. Yang ini dekad. Okey, jadi jawapannya adalah 50 dekad 8 tahun. Okey, so habis penerangan dan sesi perbincangan kita pada hari ini. Harap dapat membantu anak-anak semua. Okey. Jadi mana-mana soalan yang salah, harap dapat buat pembetulan. Okey? Okey, so jangan lupa like dan subscribe channel cikgu. Okey? Okey, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.